Masa ni Mary syak Freddy ni ada hubungan sulit dengan perempuan lain. Hubungan sulit tu dah betul. Masalahnya bukan dengan perempuan lain tapi dengan lelaki lain. Sejak tu juga dia suka perform pakai baju yang melambangkan budaya gay, bisexual dan BDSM. Engkau bayangkan masa buat show, Freddy akan stop kejap, masuk bilik backstage, puaskan nafsu dia dengan lelaki, lepas tu sambung balik buat show. So segala perangai Freddy ni sangatlah mengarut dan gila walaupun dia seorang rockstar. Engkau bayangkan Mak Saleh pun tak boleh nak terima betapa mengarutnya hidup Freddy ni. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Okey, ini hari kita sambung balik cerita pasal perjalanan hidup seorang Freddie Mercury. Macam aku cerita itu hari, walaupun Freddie dengan Queen tengah ada dekat atas, tapi hubungan Freddie dengan Mary dah mula jadi kucak-kacir. Puncanya, Freddie ni dah banyak habiskan masa dekat luar dan tinggalkan Mary seorang-seorang dekat rumah. Kalau kata balik pun dah lewat malam baru nak balik, Mary pun dah tidur dah. Masa ni Mary syak Freddie ni ada hubungan sulit dengan perempuan lain. Hubungan sulit tu dah betul. Masalahnya bukan dengan perempuan lain tapi dengan lelaki lain. Freddie mula ada hubungan sulit yang songsang dengan David Means. Masa dengan David ni lah, Freddie start jadi liau di mana dia suka main tukar-tukar pasangan. Dalam masa yang sama, Freddie juga selalu tidur dengan perempuan lain walaupun dia dah bertunang dengan Mary. Jadi untuk peringkat awal ni, Freddie bukan suka laki je, dia sapu dua-dua. Bila dah break up dengan David, barulah selera Freddie ni start berubah. Inilah titik permulaan kepada gaya hidup songsang Freddie. Brian May cakap, dulu perempuan cantik je yang datang melawat Freddie dekat belakang pentas. Sekarang lelaki muka jambu je yang datang. Masa ni ramai lelaki jambu yang datang dari segala pelosok dunia start nak rapat dengan Freddie, termasuklah Paul Prenter yang beberapa tahun lepas tu jadi manager untuk Freddie. Jadi ramailah yang buat spekulasi bahawa lagu Bohemian Rhapsody ni dicipta berdasarkan transformasi personal life Freddie. Pada tahun 1976, Queen keluarkan album A Day at the Race. Walaupun masa tu orang masih gilakan lagu Bohemian Rhapsody dan album A Night at the Opera. Tahun tu juga Freddie confess dekat Mary di mana Freddie cakap yang dia rasa dia seorang bisexual. Bisexual ni erti kata mudahnya dia suka dua-dua, perempuan dengan lelaki. Bila dah dengar confession Freddie, Mary terus cakap yang Freddie ni bukan bisexual. Freddie ni sebenarnya gay tapi rasa diri dia seorang bisexual. Tapi untuk pengetahuan korang, walaupun Freddie ni lebih popular buat hubungan dengan lelaki, Freddie sebenarnya banyak juga hubungan dengan perempuan. Lepas Freddie buat pengakuan tu, Mary Austin putuskan pertunangan diorang dan terus pindah keluar rumah. Walaupun diorang dah putus tunang, diorang tetap berkawan rapat. Bila orang tanya pasal hubungan Freddie dengan Mary, Freddie akan gelaukan Mary ni sebagai isteri dia. Freddie sendiri cakap, walaupun Freddie ni dah bertukar ganti kekasih, tapi tak ada seorang pun boleh gantikan Mary Austin sebagai kekasih sejati dia. Dan bila Mary dapat anak sulung dengan Pierce Cameron iaitu Richard, Freddie lah yang jadi godfather untuk budak tu. Okey, balik pada situasi tadi. Lepas Mary dah keluar rumah, Freddie start rasa yang dia dah bebas nak amalkan gaya hidup songsang dia. Sejak tu juga dia suka perform pakai baju yang melambangkan budaya gay, bisexual dan BDSM. BDSM tu apa? Pandai-pandai lah korang cari sendiri. Masa ni juga Freddie dah mula bawa image dan fashion Castro Clone. Pada tahun 1978, lagu Don't Stop Me Now dari album Jazz dikeluarkan. Lagu ni dah jadi mesej yang jelas di mana Freddie ni suka perempuan dan lelaki yang liau. Ada wartawan yang tanya, Freddie ni gay ke bisexual? Freddie cakap dia tidur dengan perempuan, lelaki, kucing atau apa saja yang dia suka. Walaupun Freddie ni banyak buat perangai pelik, tapi dia tak suka nak cerita pasal gaya hidup dia. Band member Queen pun dah malas nak campur dengan personal life Freddie ni. Dalam tempoh ni, Queen ni juga tengah mendunia dengan lagu We Are The Champion dan We Will Rock You dari album News of the World yang diterbitkan pada tahun 1977. Dah halang-halang sebut pasal dua lagu ni, aku nak share sikit kisah di sebalik dua lagu ni. Ada satu masa ni, Queen ada perform dekat Bingley Hall, West Midlands. Bila dah penghujung konsert tu, semua
Semua audiens dekat situ nyanyi lagu bola sepak yang bertajuk You'll Never Walk Alone. Queen terus rasa terkejut dan rasa macam diasingkan dalam konsert diorang sendiri. Bila tengok keadaan tu, Brian May rasa lagu berbentuk chant ni adalah cara diorang boleh rapatkan diri dengan peminat. Lepas habis show tu, Queen pun setuju untuk buat lagu yang boleh dinyanyikan bersama dengan peminat. Jadi Brian dengan Freddie pun tulis lagu masing-masing ikut konsep yang diorang dah setuju tu. Maka terhasillah We Are The Champions dari penulisan Freddie dan lagu We Will Rock You dari penulisan Brian May. Tapi We Will Rock You lagi dekat dengan peminat sebab composition dia lebih simple. Tambah pula dengan sound effect orang hentak kaki dan tepuk tangan. Lagilah senang orang nak ikut. Disebabkan populariti lagu-lagu ni, Queen pun makin berkembang dan diorang dah start dapat show yang lagi besar dengan payment yang lagi mahal. Persembahan Freddie pun dah makin menjadi-jadi dengan image dia yang makin pelik. Untuk pengetahuan korang, masa ni Freddie dah mula mengamalkan hedonism di mana dia start ambil dadah dan sentiasa ada lelaki muka jambu yang disediakan untuk Freddie masa buat persembahan. Hedonism ni satu fahaman bahawa keseronokan tu merupakan matlamat utama dalam hidup. Walaupun Freddie mungkin tak sedar atau tak tahu pun apa itu hedonism, tapi perbuatan dan cara dia berfikir tu dah ke arah hedonism. Engkau bayangkan masa buat show, Freddie akan stop kejap, masuk bilik backstage, puaskan nafsu dia dengan lelaki, lepas tu sambung balik buat show. Dan ada satu masa ni, Freddie sewa Imperial Ballroom dekat Fairmont Hotel New Orleans untuk buat satu parti pelancaran album Queen iaitu Jazz. Parti ni mewah gila tapi penuh dengan benda-benda yang tak masuk akal. Masa ni Freddie dah dianggap orang yang gila, tak pernah serius dan gatal nak mampus. Dia disanjung orang ramai pun sebab dia memang power dalam penciptaan lagu, nyanyian dan persembahan. Tapi dari segi perangai, hauk. Masa ni juga dah ada satu stigma di mana semua orang yang ikut Queen ni adalah pemuas nafsu Freddie. Tapi Freddie ni iakan aja apa pun tuduhan orang ramai dekat dia. Dia sendiri cakap dekat wartawan yang Queen ni adalah kumpulan yang paling mengarut dalam dunia. Lepas dia cakap tu, dia pun sedut kokain depan semua wartawan yang ada. Jadi masa ni, walaupun Queen ni dah berjaya sebagai sebuah band, tapi Freddie yang dapat perhatian dunia disebabkan perangai dia. Pada tahun 1980, Queen keluarkan album The Game dan Flash Gordon. Tahun ni juga Freddie dah menetap dekat apartmen mewah yang terletak dekat New York City. Untuk pengetahuan korang lagi, Freddie ni suka gaya hidup mewah. Hobi pun macam orang kaya di mana dia suka nak kumpul lukisan seni. Dia pernah beli satu lukisan tangan dari China yang bernilai 400,000 pound sterling. Lepas tu dia suka buat parti untuk sambut semua jenis perayaan atau kejayaan. Tak kisahlah kejayaan tu kecil macam mana sekalipun, janji dia ada alasan untuk buat parti. Kalau kata tak ada parti, tak ada show hari-hari biasa ni, dia akan pergi nightclub mewah yang famous. Lepas tu dia akan goda seramai lelaki yang dia boleh untuk dia bawa balik rumah. Esoknya bila dia bangun, dia akan halau semua lelaki yang dia bawa balik semalam tu. Malam seterusnya dia pergi pula nightclub lain, sambung lagi buat benda yang sama. So segala perangai Freddie ni sangatlah mengarut dan gila walaupun dia seorang rockstar. Engkau bayangkan, Mak Saleh pun tak boleh nak terima betapa mengarutnya hidup Freddie ni. Satu rumah freehold non bumi bang. Okay. 4 bilik, 3 bilik air. Oh, baik. Korang pun ada kat sini? Dah lalang korang ada dekat sini. Korang pernah tak terfikir berapa sebenarnya nilai keboleh pinjaman korang untuk korang beli rumah ke, beli kereta ke, buat personal loan ke, buat business loan ke? Korang tak tahu kan? Jujur je lah. Okay, sekarang ni aku nak ajak korang cek kesihatan kredit korang. So, macam mana? Ada satu website yang boleh tolong kirakan berapa sebenarnya nilai yang korang boleh pinjam, iaitu mypocket.my. Senang je nak cek. Korang masukkan je jumlah pendapatan dan komitmen korang. Dan sistem ni akan bagi tahu berapa pinjaman yang korang layak dapat. Untuk pengetahuan korang, syarikat yang handle mypocket.my ni dah hasilkan lebih 2,000 video berkenaan pendidikan kewangan. Lepas sekian lama diorang mendidik orang, diorang pun cipta mypocket.my untuk bagi rakyat Malaysia ni tahu dekat mana kedudukan kewangan diorang. Bagus ke tak bagus? Dengan nilai serendah RM50, korang boleh terus dapatkan report mypocket korang. 1,000 pelanggan terawal akan dapat info laporan SeaCris, SeaTOS, Experience, PK, Angkasa secara percuma. Yang menariknya, korang siap dapat consultation sekali berkenaan kewangan korang. Diorang akan ajar korang macam mana nak susun komitmen korang berdasarkan laporan kewangan korang. Barulah korang mudah nak buat keputusan berkenaan kewangan korang. Sebenarnya kan, korang kena cek kesihatan kredit korang at least tahun sekali tau. So tunggu apa lagi? Pergilah daftar mypocket.my sekarang. Korang boleh tekan link yang aku dah letakkan dekat description ataupun pin komen. Okay, korang pergilah sambung tengok video dulu. Aku nak tengok rumah ni kejap.
Zan, kalau aku nak beli rumah ni cash boleh? Cantik, lagi baik. Berapa kau nak beli ni? Aku ingat nak beli satu taman lah Kau kata tadi nak buat anak. Sayangnya, gaya hidup bebas Freddy ni tak bertahan lama. Pada September 1982, Freddy pergi jumpa doktor sebab dia nampak ada bintik putih dekat lidah dia. Untuk dunia perubatan hari ni, pakar kesihatan dah sahkan bahawa bintik putih dekat lidah tu adalah tanda awal jangkitan HIV. Tapi masa tu, HIV dengan AIDS ni bukan penyakit yang semua orang tahu sebab belum banyak pendedahan umum. Walau bagaimanapun, peristiwa Freddy pergi klinik tu tak jadi gosip atau penulisan dekat media. Sepanjang tahun 1980-an, Queen melalui fasa naik turun yang bersilih ganti. Diorang dah start dapat ramai peminat dari Amerika Selatan lepas diorang buat show dalam satu konsert rock terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah Brazil. Sayangnya, jualan album Queen dekat US dah makin menurun bila perangai pelik Freddy ni dah makin menjadi-jadi dekat halayak umum. Bila Queen muncul pula sebagai drag queen dalam MV I Want to Break Free, jualan album Queen terus jatuh sampai ke paras yang paling rendah. Dalam masa yang sama juga, band member Queen ni pun dah selalu bertegang urat. Contohnya, masa diorang buat show dekat festival Itali. Sebelum show tu, diorang bertumbuk baik dekat belakang pentas. Yang buat lagi parah, Queen pergi buat show dekat Sun City, Afrika Selatan pada Oktober 1984. Show ni yang hampir membunuh reputasi Queen sebab masa tu United Nations dah minta semua artis boykot Afrika Selatan sebab waktu tu Afrika Selatan masih amalkan undang-undang apartheid. Disebabkan show diorang ni, Persatuan Muzik British pun kenakan denda yang besar dekat Queen. Dalam masa yang sama, Queen pun dipulaukan secara profesional. Jadi, Queen tengah melalui fasa terendah diorang dalam tempoh ni. Pada tahun 1985, Bob Geldof kontak Queen untuk ajak diorang buat show selama 20 minit dekat Live Aid Concert. Live Aid Concert ni dianjurkan untuk kumpul dana bantuan kebuluran dekat Ethiopia. Konsert ni akan ditayangkan ke 110 negara dengan jumlah tontonan mencapai 1.9 bilion yang menjadikan Live Aid Concert ni sebagai konsert terbesar yang pernah dianjurkan dalam sejarah. Harvey Goldsmith, David Bowie, George Michael, Sting, Elton John, Howard Jones, Paul Weller dan ramai lagi artis popular yang lain yang perform dalam konsert ni. Tapi Freddy dengan Queen yang paling mencuri perhatian. Puncanya, Freddy tahu konsert ni berskala besar dan ditonton oleh seluruh dunia. Jadi, Freddy bagi seluruh jiwa dan raga dia untuk perform dalam konsert ni. Freddy keluarkan segala yang dia ada sampai dia dah pukau semua orang yang menonton masa tu. Dianggarkan hampir 40% populasi manusia pada masa tu tengah menonton persembahan Queen. Maka inilah kemuncak dan kejayaan paling tinggi untuk Freddy dan Queen. Menariknya pasal Live Aid Concert ni, sebenarnya Queen dah dapat offer awal dah, tapi Paul Prenter tak bagi tahu Freddy langsung. Bila dia sedar yang Paul ni tak jalankan kerja dengan baik dan bagi pengaruh buruk dekat Freddy, Paul Prenter pun kena pecat. Pada tahun yang sama juga, Freddy berkenalan dengan seorang hairstylist dari Irish yang bernama Jim Hutton dekat Heaven Gay Club London. Asalnya Jim Hutton ni Freddy buat untuk puaskan nafsu je. Tapi lepas dah beberapa minggu, Jim Hutton bagi pilihan dekat Freddy. Kalau nak bersama dengan dia untuk puaskan nafsu je dan masih nak teruskan gaya hidup yang liau tu, Jim nak caw. Tapi kalau nak bersama dengan Jim sampai mati, Freddy kena berubah. Dan kali ni Freddy pilih untuk bersama dengan Jim Hutton. Start daripada ni, Freddy pun mula jadi orang yang jinak. Dia masih songsang tapi dah tak liau lah. Lagi satu aku lupa nak cakap, Freddy ada juga keluarkan album solo tahun tu yang bertajuk Mr. Bad Guy, tapi tak dapat sambutan macam album-album Queen. Jadi dekat sini aku rasa Freddy ni boleh pergi as a band je, tak boleh pergi jauh pun kalau dia gerak solo. Pada tahun 1986, Freddy jatuh sakit dan badan dia dah jadi kurus cengkung. Maka tersebarlah kabar angin yang kata Freddy ni ada penyakit AIDS. Walaupun dia sakit, Freddy terus kerja macam biasa dan Queen pun masih keluarkan album baru. Pada tahun 1987, dua orang bekas boyfriend Freddy meninggal dunia disebabkan AIDS. Tak lama lepas tu, Paul Prenter, bekas pengurus dan bekas boyfriend Freddy, pergi cerita segala rahsia Freddy dekat surat khabar dan radio. Masa tu, Freddy rasa dikhianati dan marah gila babi. Untuk pengetahuan korang, masa ni Freddy ni tak tahu pun lagi sama ada dia ada AIDS ke tak. Tapi dia tak nak pergi cek sebab dia takut dia ada AIDS. Lepas sekian lama dia fikir, Freddy pun terima kenyataan dan pergi buat HIV test. Dan seperti yang dijangka, Freddy didiagnos mengidap penyakit AIDS masa umur dia 41 tahun. Yang lagi menyedihkan Freddy, dia baru tahu yang penyakit tu tak ada ubat untuk disembuhkan. Doktor cuma bagi tahu badan dan kesihatan Freddy ni akan merosot secara perlahan sampai dia mati. Start dari hari tu, Freddy pun sedar
yang hari kematian dia akan sampai tak lama lagi. Masa tu Freddy cuma bagi tahu dekat Jim Hutton je, orang lain semua tak tahu. Dan dia pun teruskan je kerja macam biasa, so tak adalah orang perasan now. Lepas tu Freddy decide nak pindah Kensington untuk menjalani tahun-tahun akhir kehidupan dia. Bila Mary Austin dapat tahu yang Freddy ni ada AIDS, Mary pun selalu datang dan jaga Freddy. Mary Austin juga yang pilihkan rumah terakhir Freddy yang terletak dekat Garden Lodge Kensington. Sepanjang tempoh ni Freddy jarang gila keluar rumah. Kalau dia keluar pun sebab nak pergi studio, itu je, tak ada nak merewang pergi tempat lain. Album Innuendo pun tak ada promotion, tak ada tour konsert. Jadi benda-benda ni lagi menguatkan kabau angin pasal Freddy mengidap AIDS. Pada 23 November 1991, Freddy keluarkan kenyataan untuk bagi tahu yang dia memang mengidap penyakit AIDS. Freddy saja tak nak bagi tahu daripada awal sebab dia nak tunggu sampai saat terakhir kehidupan dia. Orang keliling Freddy yang dah tahu daripada awal pun hormat keputusan Freddy untuk rahsiakan benda tu. Lepas dia buat kenyataan tu, Freddy sedut morfin yang banyak gila sampai dia separuh sedau. Esoknya 24 November 1991, Freddy pun meninggal dunia dekat rumah dia akibat bronchial pneumonia yang berpunca dari AIDS ketika dia berusia 45 tahun. Jim Hutton sedar Freddy dah meninggal pun masa dia nak tukarkan baju Freddy. Lepas dapat tahu Freddy dah meninggal, Mary Austin pun tipun family Freddy untuk sampaikan berita tu. Berita kematian Freddy mula tersebar dekat media pada pagi 25 November 1991. Bila dapat tahu tu, beratus-ratus peminat Freddy mula kerumun dekat rumah dia. Asalnya diorang ingat akan ada majlis pengebumian Freddy secara besar-besaran. Tapi sebulan sebelum tu, Freddy dah pesan yang dia nak majlis pengebumian yang kecil, tertutup dan mengikut ajaran Zoroastrian. Freddy telah dikebumikan pada 27 November 1991. Separuh harta peninggalan Freddy yang bernilai 75 juta pound sterling telah diwasiatkan kepada Mary Austin. Abu mayat Freddy pun diserahkan kepada Mary untuk ditabur dekat lokasi yang masih menjadi rahsia sampai ke hari ini. Lepas kematian Freddy, lagu Bohemian Rhapsody pun dikeluarkan balik dekat UK dan lagu tu jadi popular lagi sekali. Segala duit royalty Freddy diserahkan kepada Terence Higgins Trust, sebuah badan kebajikan yang berusaha untuk melawan HIV dan AIDS. Pada tahun 1995, band member Queen keluarkan album terakhir diorang yang sempat dirakamkan sebelum kematian Freddy, iaitu album Made in Heaven. Selain tu, patung arca Freddy telah dibina dekat pelbagai tempat macam dekat Switzerland dengan London. Pada tahun 2011, masa birthday Freddy yang ke-65, Google ada buat doodle animation Freddy yang tengah perform lagu Don't Stop Me Now. Pada 1 September 2016, kerajaan UK bagi plak biru English Heritage dekat rumah family Freddy yang terletak dekat nombor 22 Gladstone Avenue, Feltham, West London. Lepas tu, tahun 2018, sebuah filem biografi kehidupan Freddy yang bertajuk Bohemian Rhapsody telah ditayangkan, di mana watak Freddy telah dibawa oleh Rami Malek. Jadi begitulah perjalanan hidup yang penuh dengan pancaroba bagi seorang penyanyi yang bernama Freddie Mercury. Aku peminat lagu-lagu Queen, tapi sejujurnya aku tak berapa minat Freddie as a person sebab dia kan suka dress up macam perempuan kan. Aku tak berapa berkenan benda tu. Tapi satu benda yang aku respect dan jadikan ikutan ialah semangat showmanship dia. Aku rasa untuk dunia hiburan hari ni susah dah kau nak jumpa frontman yang ada showmanship macam Freddie ni. Even dulu masa salah seorang talent gigi emas nak perform dekat konsert dekat pentas Jom Heboh, aku suruh jadikan Freddie ni sebagai salah seorang role model. Bukanlah ikut pangai dia pergi perform pakai baju macam perempuan, tapi tengok dia punya night share tu. Itu yang mahal tu. Itu je lah kot yang aku nak buat ini hari. So macam biasa lah, kalau korang ada sebarang pandangan, pendapat, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Korang boleh juga share dekat aku apa lagu Queen yang korang suka atau pengalaman korang yang mungkin pernah pergi konsert Queen. Sebab aku perasan dekat bahagian komen ada juga orang lama yang tengok video bahagian satu hari tu. Dan kalau korang suka dengan video ni, nak bagi hadiah dekat aku, korang boleh tekan button super thanks banyak-banyak. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku ni mungkin kurang menyelah macam video yang lain. Sorry lah ini hari aku barai gila sebab siang tadi aku tolong bapak aku cangkul tanah. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa korang untuk dengar cerita aku ni. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.